Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam perkongsian Syama'il Muhammadiyah siri yang ke-72 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan kepada semua, Yaya Lia, Syasha Ismail, Bunga Lawang, Anita Maizan, Zimah Don, Nurzimah Hasbullah, Roziah Daud, Rozana Aziz, Maryam Ismail, Aminah Hitam, Salabia Sa'ad, Zuraida Siddiq, Ida Nurshima, Jamalia Mana, Princess Tengku Abdullah, Jalilah Bakar, Rusna Sharif, Zaliha Kamaruddin, Azimah, Syamsiah Saleh, Siti Arfa, Ummu Usamah, Wan Muhammad Aswad, Ana Sukaimi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga Allah menganugerahkan doa yang sama, bahkan berlipat-lipat kali ganda kepada sahabat-sahabat semua. Kita bersyukur kita dapat bertemu pada pertemuan yang ke-72 dalam pembacaan Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan kitab yang telah dikumpulkan riwayatnya oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan pada kitab ini ada lebih daripada 416 riwayat yang telah disusun cantik oleh Imam Tirmizi dalam 56 bab, 56 tajuk. Dan pada hari ini kita mula masuk pada tajuk yang baru. Daripada 56 bab, kita telah selesai 38 bab. Dan hari ini kita masuk pada bab yang baru dan pada hadis yang baru. Lalu saya harap sahabat-sahabat yang ada kitab boleh buka muka surat 197. Muka surat 197 pada bab yang ke-39, riwayat 255. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu saya perasan Ummi Naimah tanya, dah sarapan? Belum lagi sarapan. Lalu belum lagi sarapan. Saya harap sahabat-sahabat telah sarapan. InsyaAllah selepas habis perkongsian yang ketiga ni kita sarapan insyaAllah. Lalu moga-moga sahabat dapat bersama. Terima kasih kepada semua yang bersama. Jom kita lihat bab yang ke-39. Lalu daripada 56 bab, hakikatnya kita telah belajar banyak berkenaan dengan Nabi SAW. Daripada Nabi punya cara makan, cara bersandar, daripada cara Nabi SAW Nabi meletakkan minyak pada rambut, daripada Nabi memakai cincin, daripada pakaian Nabi. Lalu banyak yang mana kita telah pelajari, dan pada hari ini kita berada pada bab yang ke-39 di mana kata Imam Tirmizi Tirmizi rahimahullahu taala, yang mana nama penuh beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi sifati naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab pada riwayat-riwayat yang menceritakan tentang cara tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ataupun tentang cara Rasulullah SAW tidur. Lalu ada berapa hadis pada bab ini? Dalam bab ini ada lebih kurang 6 hadis. Dalam bab ini ada lebih kurang 6 riwayat. Lalu ada 6 riwayat dalam bab ini yang mana kita akan sama-sama lihat. Lalu ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, seperti biasa saya mohon sebaik sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Lalu kita sedang membaca cara tidur Nabi, tetapi saya harap sahabat-sahabat tak tidur sambil mendengar riwayat ini. Lalu jangan kerana terus amal, praktikal, lalu baring atas katil, letak buku sebelah dan kemudian pasang live dan sambil itu terus sambung tidur. Lalu harap sahabat-sahabat tidak terus tidur, kita sekadar nak tahu cara Nabi SAW tidur. Kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, maka ini tajuk yang sangat sesuai kerana kita telah belajar berkenaan tentang Nabi SAW punya samar. Apakah samar? Iaitu bercerita dan bersembang selepas isyak. Itu adalah samar. Lalu kita telah belajar tentang bahawa Nabi SAW pernah samar, Nabi pernah bersembang, bercerita selepas isyak. Lalu pada waktu itu dibawakan 2 riwayat tentang apa yang Nabi sembang, Nabi ceritakan selepas isyak. Lalu riwayat tentang bagaimana khurafah, nama asalnya datang, kemudian riwayat 11 orang wanita. Lalu saya berharap riwayat 11 orang wanita ini sahabat-sahabat semua dah move on. Maksudnya yang mana ramai yang mana mungkin masih lagi ingat kisah 11 wanita, dan ada yang mungkin pada waktu itu mengambil pengajaran ataupun pada waktu itu yang marah dengan sikap-sikap wanita ini. Tetapi sebenarnya ini adalah kisah-kisah yang berlaku pada zaman jahiliyah, seperti mana yang ditegaskan oleh Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala. Bukanlah ini kelakuan sahabat ataupun sahabiah radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu 11 wanita itu dah selesai. Lalu kita teruskan lalu selepas tajuk berkenaan tentang Nabi bersembang pada waktu malam, maka pada waktu itu kita nampak bagaimana Nabi SAW dibawakan tentang cara tidur Nabi. Sebab selepas bercerita pada waktu malam, maka diceritakan tentang Nabi SAW punya cara tidur. Maka bagaimanakah cara tidur Nabi? Ada lebih kurang 6 riwayat. Maka kita lihat di sini. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid an al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha matja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi qini azabak yauma tab'atsu ibadat sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini kita lihat salah satu daripada doa tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah riwayat yang pertama di sini? Kita lihat. Lalu saya harap pada sahabat untuk memperbanyakkan selawat dan salam. Lagi-lagi kita berada pada penghulu segala hari Sayyidul Ayyam, maka memperbanyakkan selawat dan salam. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Israil daripada Abi Ishaq, daripada Abdullah bin Yazid, daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, baginda akan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Lalu kerana saya menggunakan kamera depan, saya harap ianya adalah jelas. Lalu Nabi akan meletakkan tapak tangan kanan baginda di bawah pipi kanan baginda. Lalu Nabi SAW tidur di sebelah kanan. Kata Imam Bajuri, kerana kita dah belajar dalam bab-bab sebelum ini bagaimana Nabi SAW menyukai untuk mendahulukan kanan.
Lalu Nabi SAW selalu mendahulukan kanan. Lalu Nabi SAW selalu mendahulukan kanan. Lalu bagaimanakah maksud tapak tangan? Ar-raha ma'al asabi. Maksudnya semua ini, ar-raha tapak tangan, ma'al asabi dan juga jari jemari. Semua ini baginda Nabi SAW letakkan di bawah pipi kanan baginda, wajah baginda. Lalu itu cara Nabi SAW tidur. Lalu Nabi SAW tidur begitu, kita kalau tidur kita tak pasti, mungkin terkangkang, terbungkang ataupun bagaimana. Tetapi Nabi SAW tidur dengan Nabi SAW baring di sebelah kanan dan kemudian meletakkan tangan di pipi kanan baginda. Lalu meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, itu kita ambil daripada riwayat ini. Lalu kalaulah kita tak biasa, kita cuba amalkan. Walaupun permulaan tidur, tetapi kita cuba untuk amalkan. Maka pada waktu itu, ambil tapak tangan dan letakkan di bawah pipi. Itu adalah cara baginda Nabi SAW tidur. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah doa yang Nabi baca? Kita dah selalu belajar banyak doa, tetapi ini mungkin antara doa yang kita tidak tahu. Maka Nabi SAW baca doa berikut. Maka kata Bara' bin Azib, waqal, dan Nabi akan membaca doa berikut, Rabbi qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Lalu ahlan-ahlan, alhamdulillah, ramai yang dah amalkan, Masya Allah. Maka tahniah, yang mana belum amalkan maka usaha untuk amalkan. Walaupun pada permulaan tidur, lalu ramai yang kata, lalu tak tahulah nanti boleh tidur macam tu sampai subuh. Tak, semestinya begitu kita cuba amalkan kita mampu. Lalu janganlah kadang-kala kerana nak terlalu tidur macam tu sampai subuh, padahal tak biasa. Orang yang dah biasa, dia memang tidur macam tu sampai subuh. Saya ada sahabat-sahabat saya yang mana kerana dia dah biasa amalkan daripada kecil, bila dia bangun tidur tetap macam tu. Dia tidur macam tu. Lalu bila kita tidur dalam keadaan mengiring di arah kanan, pada waktu itu letakkan tangan, maka sebenarnya antara pandangan para ulama, ia mudah untuk kita bangun. Kerana kita mengiring pada badan kanan, maka pada waktu itu mudah untuk kita bangun. Mudah untuk kita bangun. Kalaulah kita tidur terbungkang ataupun terlentang, pada waktu itu kita tidur, maka dia nak bangun adalah lebih berat, adalah lebih susah. Illa Masya Allah, kecuali orang yang dah biasa. Maka Nabi SAW tidur mengiring kanan dan pada waktu itu meletakkan tapak tangan pada pipi. Lalu maksudnya kita cuba pada awal tidur. Janganlah pula kalaulah kerana nak terlalu istiqamah kan begitu padahal tak biasa, maka diikat tangan itu pada muka supaya tak bergerak macam tu. Tidak. Kita buat apa yang kita mampu. Kita buat apa yang kita mampu. Sebab bila kita dah tidur, kita dah tak boleh kawal tangan kita, kecualilah orang yang dah biasa pada waktu itu. Maka kita lihat di sini bahawa Nabi SAW meletakkan tapak tangan di bawah pipi kanan baginda dan berdoa, Rabbi, sama-sama sahabat baca, Rabbi kini azabak yauma tab'atsu ibadak. Lalu sama-sama sahabat baca, Rabbi qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Hanya beberapa perkataan, Rabbi qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Lalu ada 6 perkataan sahaja, Rabbi qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Maka apakah maksudnya? Maka bayangkan Nabi SAW mengajar kepada kita, Rabbi, wahai Tuhanku, kini, peliharalah aku, azabak, daripada azabmu, yauma, pada hari, tab'atsu, engkau bangkitkan, ibadat, seluruh hamba-hambamu. Lalu kita doa begitu. Kenapa? Sebab kenapa nak doa pasal hari akhirat? Kerana sebenarnya tidur adalah kematian yang kecil. Kita telah baca pada ayat yang ke-60 daripada surah yang ke-6 Al-An'am beberapa hari yang lalu, ketika mana manusia meninggal dunia, Allah ambil roh dia. Allah Subhanahu wa taala ambil roh dia. Maka pada waktu itu manusia ketika mana tidur, itu adalah kematian kecil baginya.
Maka ketika mana kita tidur, kita tak tahu kita akan bangkit semula ataupun tidak. Kita tak tahu berapa banyak orang yang tidur, dia tidak bangkit. Daripada tidurnya, terus dia akan pada waktu itu berpindah ke alam yang lain. Maka sebab itu kita nampak Nabi mengajar kita, Rabbi, Tuhanku, kini peliharalah aku azabak daripada azabmu yauma, pada hari tab'atsu, engkau bangkitkan ibadah seluruh hamba-Mu. Lalu di sini kita belajar dua benda. Yang pertama, kita belajar tentang di mana Nabi meletakkan tapak tangan baginda, iaitu di bawah pipi kanan. Dan yang kedua, kita belajar berkenaan tentang bagaimana doa yang mana mungkin pada waktu itu kita tak tahu, ada yang tahu, alhamdulillah. Itulah doa Rabbi kini azabak yauma tab'atsu ibadah. Masya Allah, pendek sahaja, namun sebelum kita tidur dah mengingatkan kita tentang akhirat. Sebelum kita tidur dah mengingatkan kita tentang akhirat. Lalu mudah-mudahan bila kita tidur kita akan melihat perkara yang baik. Ketika mana sebelum kita tidur kita dah lihat akan akhirat. Lalu itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, doa dia sama seperti riwayat yang pertama, tetapi beza pada hujung perkataan sahaja. Sebab itu kita lihat muka surat 198, riwayat yang ke-256. Wabihi ilaihi qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Abdul Rahman qala haddathana Isra'ilu an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah mislah wa qala yawma tajma'u ibadah. Masya Allah. Haddathana Muhammad bin Musanna, haddathana Abdul Rahman, haddathana Isra'il, daripada Abi Ishaq, daripada Abi Ubaidah, daripada Abdullah. Seumpama hadis sebelum ini, cuma ada pertukaran perkataan yauma tajma'u ibadah. Lalu doa sama seperti mana doa riwayat pertama pada bab ini, Rabbi qini azabak yauma. Empat awal perkataan itu sama. Rabbi qini azabak yauma. Maka ini adalah empat. Selepas yauma itu ada riwayat yang kedua. Riwayat yang pertama menggunakan perkataan tab'atsu. Riwayat yang pertama menggunakan perkataan tab'atsu. Dan riwayat yang kedua adalah perawi menyebut perkataannya adalah tajma'u. Yang mana terjemahannya adalah sama, kumpul dan juga himpunkan. Rabbi kini azabak yauma. Sampai yauma sama kedua-dua riwayat. Riwayat pertama perkataan tab'atsu, riwayat kedua perkataan tajma'u. Yang mana kedua-dua riwayat itu beza hanya pada perkataan itu sahaja. Maka ini dia doa yang kita dah hafal. Rabbi kini azabak yauma tab'atsu ataupun tajma'u ibadat sallallahu alaihi wasallam. Lalu moga-moga kita dapat amalkan doa ini, doa yang pendek tetapi doa yang mengingatkan kita akan kebangkitan dan juga akan kematian. Lalu ini riwayat yang kedua. Lalu kita dah belajar tentang dua sunnah, tentang bagaimana cara Nabi meletakkan tangan pada pipi kanan baginda dan bagaimana baginda Nabi SAW membaca doa yang mungkin kali pertama kita dengar. Lalu riwayat yang ketiga ataupun riwayat 257. Wabihi ilaihi qala haddathana Mahmud bin Ghailan qala haddathana Abdul Razzaq qala haddathana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rabi'i bin Hirash an Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang seterusnya mengajarkan kepada kita doa-doa tidur dan bangun tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat muka surat 198, riwayat yang ke 257.
Lalu haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Sufyan daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Rabi'i bin Hirash, daripada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidur, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Lalu ini doa yang kedua. Sebenarnya banyak doa sebelum tidur. Tadi kita dah belajar satu, Rabbi kini azabak yauma tab'atsu ataupun tajma'u ibadah. Kemudian doa kedua yang sedang kita belajar, yang kita akan terangkan, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ada lagi doa yang lain yang mana Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan ada banyak lagi doa. Bererti banyak doa sebelum daripada tidur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Lalu ini adalah doa yang kebanyakan daripada kita biasa dengar, kerana doa ini diajar daripada kecil. Walaupun kadang-kala sebahagian riwayat yang lain ada yang mula dengan ahya dulu baru amut, ada kerana riwayat berbeza-beza. Namun riwayat yang berada di hadapan kita adalah riwayat yang mana kita biasa dengar, Allahumma bismika amutu wa ahya. Lalu kita dah biasa dengar, cuma kita kena istiqamah amalkan. Ajar anak-anak kita. Inilah kadang-kala amalan-amalan yang nampak kecil tetapi sebenarnya besar nilai dia dan juga kekuatan untuk mengamalkan sunnah baginda. Lalu kita istiqamahkan diri kita. Allahumma bismika amutu wa ahya. Apakah terjemahannya? Ya Allah, Allahumma, ya Allah, bismika, dengan namamu, amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Lalu daripada sini kita nampak dengan namamu aku mati dan hidup sama juga. Sebelum tidur, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sebelum tidur, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada manusia untuk mengingati kematian. Sebelum tidur menyebut tentang amutu, dengan namamu ya Allah aku mati. Padahal kita nak tidur, kenapa kita sebut mati? Kerana tidur itu adalah kematian yang kecil. Dan berapa banyak orang yang bila dia tidur dia tidak bangkit-bangkit. Berapa ramai orang yang ketika mana dia tidur, pada waktu itu dia tidur selama-lamanya dan dia tidak lagi dikembalikan ke jasadnya. Lalu sebab itu setiap kali kita tidur, kita diingatkan untuk mengingati mati. Allahumma ya Allah, bismika, dengan namamu, amutu, aku mati. Kerana tidur itu adalah salah satu daripada kematian yang kecil. Wa ahya, dan dengan namamu aku hidup. Amin ya rabbal alamin. Maka ini adalah riwayat yang doa yang kedua sebelum tidur yang kita baca. Seterusnya, dan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, bangun daripada tidur, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa. Lalu ini pun kita nampak benda yang pertama yang Nabi bangun daripada tidur, Nabi doa. Benda yang terakhir sebelum Nabi tidur adalah doa. 24 jam hidup yang Nabi ajar kepada kita, yang Nabi tinggalkan kepada kita adalah penuh dengan doa. Lalu sebab itu pentingnya untuk kita istiqamahkan doa-doa Nabi SAW. Doa Nabi kita nak ingat bukan dengan kita hafal. Doa Nabi kita nak ingat adalah dengan kita istiqamahkan baca. Lalu ini adalah doa-doa Nabi SAW yang mana sebenarnya banyak lagi doa-doa yang lain yang mana ada dalam riwayat-riwayat. Kita akan belajar daripada masa ke semasa. Lalu sebenarnya kita lihat Nabi, perkara yang terakhir sebelum Nabi tidur, doa. Kembali pada Allah. Perkara yang pertama bila Nabi bangkit daripada tidur adalah doa. Persoalannya adalah kita bagaimana belum lagi kita lihat doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang lain. Maka sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullahu taala di sini, maka daripada sini kita nampak kata Imam Bajuri, fayambaghi, maka selayaknya li syakhsi, untuk setiap manusia, ayyakuna inda naumihi, ketika mana dia nak tidur, mushtaghilan, menyibukkan diri, bizikri rabbih, dengan mengingati Allah. Setiap kali benda yang terakhir sebelum tidur adalah pada waktu itu kita sibukkan diri dengan mengingati Allah. Kenapa? Sebab Imam Bajuri menyebutkan lihtimal, kerana ada kemungkinan ayyakuna hadza akhir umri, ini adalah usia terakhir kita. Dalam mati itu kita meninggal. Lalu takkan kita nak meninggal dalam keadaan kita baru tengok media sosial? Kalaulah tengok benda yang baik tak mengapa. Kalaulah takkanlah kita nak meninggal usia kita yang paling akhir pada waktu itu adalah tengok benda-benda pada gadget kita, pada handphone kita, pada tab kita, pada sebagainya. Sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, maka hendaklah kita ikut amalan Nabi, dan Nabi punya doa pun banyak mengingatkan kita kepada mati, bahawa benda yang terakhir yang mana bila kita tidur adalah sibuk dengan mengingati Allah, sibuk dengan doa, kerana ada kemungkinan yang sangat besar ini adalah pengakhiran hidup kita. Fayakuna dzikr, maka jadilah zikir dan ingatan serta doa itu khatimah amrih, sesuatu yang paling akhir dalam kehidupan kita, dan moga-moga dengan itu menjadikan kita orang yang husnul khatimah. Lalu kemudian kita nampak seterusnya kata Imam Bajuri ketika mana menerangkan hadis ini, begitu juga ketika mana kita bangkit, kita syukur sebab Allah bagi satu lagi hari yang baru, Allah bagi satu lagi hari yang baru. Maka Nabi SAW ketika mana bangkit, Nabi mengajar kita, benda yang pertama nak buat adalah alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Lalu kalaulah orang yang dah biasa hari dia dengan dia mula bangkit daripada tidur bersyukur, maka semestinya kehidupan dia seterus daripada itu adalah penuh dengan syukur. Kalaulah bangkit daripada tidur satu nikmat yang besar, hari yang baru Allah berikan kepada dia, dia tak boleh nak belajar berdoa dan bersyukur, maka bagaimana dia nak bersyukur pada nikmat-nikmat yang bakal dia lalui pada sepanjang hari tersebut? Maka sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, dan Nabi ajar benda yang mula-mula untuk buat adalah bihamdillah, memuji Allah, wa syukrillah, dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita doa alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kata Imam Tibi rahimahullahu ta'ala, kenapakah Nabi mengajar kepada kita untuk memuji Allah ketika mana bangun dan bangkit daripada tidur? Kata Imam Tibi rahimahullahu ta'ala, kerana Allah beri lagi kita peluang untuk berbuat kebaikan. Kerana Allah bagi lagi kita peluang untuk pada waktu itu mentaati Allah. Allah bagi lagi kita peluang untuk pada waktu itu mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah oleh Imam Suyuti, Imam Suyuti membawakan riwayat bagaimana Imam Suyuti membawakan riwayat ketika mana orang beriman meninggal dunia, dia akan berharap dia boleh kembali ke dunia kerana untuk mengucapkan subhanallah, untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Kerana dia nampak amalan-amalan ini bernilai, belum lagi amalan-amalan fardu yang lain. Maka Imam Suyuti membawakan dalam kitab beliau Syarhus Sudur, ataupun lebih dikenali sebagai Ziarah ke Alam Barzah, bagaimana manusia ketika mana meninggal dunia, dia akan nampak nilai zikir-zikir, nilai subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, yang mana dia tidak ambil manfaat ketika mana dia hidup. Maka sebab itu mula-mula bangkit daripada tidur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Allazi, Allah lah zat yang ahyana, menghidupkan kami, masih lagi beri nyawa kepada kami. Allah masih lagi beri nyawa kepada kita. Selepas apa? Ba'da, selepas amatana, Allah telah mematikan kita. Dan daripada sini kita nampak sebenarnya Nabi sendiri menyebut bahawa
tidur itu adalah mati dan kematian yang kecil. Amatana, selepas daripada mematikan kami, dan bagaimana Allah mengingatkan kita, ya, memang Allah berikan kepada kamu satu lagi usia. Ahyana, Allah menghidupkan kamu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di hujung doa ini, wa ilaihin nusyur, wahai manusia, ambillah peluang, ambillah peluang, ambillah peluang. Kenapa? Wa ilaihin nusyur, kerana tempat kembali kamu adalah Allah. Kamu akan kembali kepada Allah. Dan pada waktu itu bila kembali kepada Allah, dah tak ada peluang untuk beramal. Itu adalah tempat pembalasan. Kalaulah baik amalan, maka baik balasan. Kalaulah buruk amalan, maka buruk balasan. Sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala di sini, kenapa Nabi sebut wa ilaihin nusyur? Nabbaha sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Nabi memberi peringatan kepada kita pada doa yang kita bangun ketika mana mula-mula bangkit daripada tidur. Wa ilaihin nusyur, kena ingat yang mana ini satu lagi peluang daripada Allah, dan kena ingat akan tiba waktu dan masanya kita akan kembali kepada Allah. Maka sebab itu kata Imam Bajuri, maka selayaknya untuk manusia ayatadzakkara, untuk mengambil pengajaran dan ingat, biyaqzatihi, bahawa bangkitnya dia, ba'da naumihi, selepas daripada dia tidur, bahawa sebenarnya itu bukan perkara yang kecil, bahkan itu sebenarnya adalah peringatan untuk pada waktu itu dia kembali kepada Allah. Dan sekarang ni bila dia bangkit daripada tidur, ada lagi pada waktu itu untuk beribadah, ada lagi pada waktu itu untuk melakukan kebaikan. Namun ketika mana dia dah berada di hadapan Allah, maka pada waktu itu tidak ada lagi ruang dan peluang untuk dia beramal. Wa ilaihin nusyur, maka ingatlah yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu alhamdulillah kita dah selesai 30 minit pada pertemuan Syama'il ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Ada yang bersama daripada pagi, Masya Allah. Ada yang daripada satu kelas ke satu kelas. Moga-moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Moga Allah kurniakan saya dan setiap daripada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Kalaulah ada yang ingin untuk ada rujukan kitab ini, boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. Kita jumpa jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.